Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Perjalanan ini dari kampung saya pergi ke kedai mengambil masa lebih kurang 25 menit ke 30 menit. Okey. Hari ini jika tidak ada halangan, saya ingin kongsikan kepada anda semua tentang idea perniagaan yang orang muda boleh mulakan tanpa memerlukan kos modal yang tinggi. Okey, kita tunggu nanti ya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya telah katakan tadi, pada video kali ini saya ingin kongsikan kepada anda tentang idea perniagaan yang orang muda boleh mulakan tanpa mengeluarkan kos modal yang tinggi. Okey, sebelum saya ingin kongsikan idea itu apa, saya ingin memperingati kepada anda yang baru mula mau berniaga. Perkara yang kita perlu ingat adalah memulakan perniagaan itu bukanlah sesuatu yang kita anggap mudah, kerana cabarannya bila kita keluarkan produk atau baru mula berniaga, cabarannya adalah untuk mencari pelanggan. Kita nampak orang jual itu boleh laku keras, tapi bila kita yang buat belum tentu yang menjadi. Jadi apa yang perlu bila kita mau mula berniaga ini, kita kena set dalam pikiran kita, jangan mudah putus asa. Kita mesti terus cuba dan terus mencoba. Okey, itu antara sedikit nasihat daripada saya. Okey, kita teruskan kepada idea yang pertama. Idea perniagaan pertama yang boleh dimulakan tanpa kos modal yang besar adalah jual makanan. Ini ramai hari ini mula buat, terutamanya para suri rumah, kawan-kawan kita yang perempuan, jual makanan dari rumah. Mereka pergi dapur, masak apa yang boleh dimasak menggunakan bahan-bahan yang sedia ada, lalu mereka akan iklankan sama ada di grup WhatsApp, di Facebook, bahan-bahan ataupun hasil masakan yang mereka telah masak. Dan modal untuk memulakan jual makanan ini pun tidaklah tinggi sangat. Kita boleh gunakan bahan yang sedia ada dulu di rumah, kemudian nanti baru kita tambah apa bahan-bahan yang masih kurang. Contoh, kita mau jual nasi berlauk secara COD, kita tengok apa bahan yang kurang baru kita beli. Dan bagi saya dia tidak sampai RM50 kos kita keluar untuk mula berniaga ini. Dan kena ingat, bila kita baru mula, kita kena sasarkan pelanggan jangan terlalu ramai. Kita sasarkanlah dalam 10 pelanggan pada hari pertama itu. Jadi kita hanya 10 sediakan 10 hidangan. Itu ide yang pertama. Seterusnya, ide yang kedua, bagi orang muda, kawan-kawan saya yang masih muda, terutama yang lelaki, bagi yang ada kenderaan sendiri seperti motor atau kereta dan ada lesen kenderaan juga, bolehlah cuba ceburi bidang menyediakan perkhidmatan penghantaran barang nih, yaitu bilang orang runner, boleh menjadi runner. Ini perkhidmatan ini sangat diperlukan pada hari ini, sebab setiap hari orang semakin sibuk. Jadi tidak ada masa untuk beli barang, kirim barang. Jadi mereka akan menggunakan perkhidmatan runner ini, terutama bagi di kawasan-kawasan yang selalu jalan jam ataupun di kawasan-kawasan yang pekan ataupun bandar. Perkhidmatan runner ini sangat-sangat diperlukan dan saya lihat masih tidak mencukupi. Jadi bolehlah bagi yang ada kenderaan seperti motor dan kenderaan, bolehlah cuba sama ada buat full time ataupun part time menjadi runner, karena pendapatan memang sangat lumayan. Saya dengar-dengar ada yang boleh sampai dapat pendapatan 200 ke 300 sehari hanya dengan antar dan kirim barang saja. Ya, itu yang ketiga. Idea perniagaan yang ketiga tanpa mengeluarkan modal yang besar, kita boleh menjadi agent atau dropship kepada mana-mana produk yang sedia ada di pasaran. Dan ini sangat banyak owner-owner produk yang mencari agent dan dropship. Dan ini tidak perlu keluarkan modal pun, kita hanya perlu daftar sebagai agent dan jual barang mereka. Begitu. Dan ada juga lah yang perlukan kita keluarkan modal sebagai pendaftaran, tapi kebanyakannya kita hanya perlu cari pelanggan dan jual produk mereka. Dan keuntungan pun sangat lumayan, ada yang sehingga 25 ke 50% keuntungan kita boleh dapat. Dan kelebihan bila kita jadi agent kepada mana-mana produk yang sudah sedia terkenal, kita punya bahan promosi itu sudah ada disediakan, kita hanya perlu jual dan jual saja. Okey.
Seterusnya idea perniagaan yang keempat yang saya ingin kongsikan adalah kita boleh jual bakat dan kemahiran kita. Dan bakat dan kemahiran ni saya boleh katakan ada dua. Yang pertama, bakat yang ada semula jadi dalam diri kita, artinya dari kita kecil lagi kita sudah ada bakat tu. Seperti contoh melukis, menyanyi, dan macam-macam lagi lah bakat yang sedia ada. Dan ada bakat ni yang kita boleh belajar, yang kita boleh pelajari melalui kursus-kursus ataupun kelas-kelas. Seperti saya sendiri, saya seorang yang tidak memiliki apa-apa kemahiran yang boleh dijual dari kecil, tapi saya mengikuti kelas dan kursus asas desain, yaitu mempelajari ilmu tentang Photoshop, AI dan sebagainya. Dari kemahiran yang saya pelajari itu, saya mula jual dia. Saya jual, ambil tempahan untuk buat desain poster, banner, stiker dan lain-lain. Dan daripada itu, yaitu daripada tahun 2017, saya belajar sehingga hari ini saya sudah mampu ada kedai sendiri. Daripada modal belajar ikut kelas, ada sebiji laptop, hari ini saya sudah ada premis kedai, ada PC, ada beberapa mesin percetakan. Hanya mula daripada itu saja, tanpa keluarkan modal yang sangat tinggi pun. Daripada kemahiran itu saya boleh kumpul modal sedikit demi sedikit sehinggalah saya yang pada tahap yang hari ini. Dan insyaAllah kemahiran ini saya sentiasa ingin kongsikan kepada orang, dan ramai yang mau belajar daripada saya tentang macam mana buat desain dan sebagainya. Dan saya sentiasa terbuka untuk ajar siapa yang mau belajar. Jadi bagi anda, korang boleh cari di mana bakat yang boleh menghasilkan duit. Macam ada yang kawan yang pandai, ada kemahiran dalam melukis, tapi dia belum ada kemahiran dalam bidang menjual dan pemasaran, jadi dia susah untuk dapat pelanggan. Jadi kena belajar tuh. Kita kena belajar. Bila kita ada bakat yang kita rasa ada potensi untuk jual, kita cari orang yang boleh ajar kita bagaimana untuk jual kita punya bakat tuh. Dan itu yang saya buat dulu. Bila saya ada kemahiran desain sudah sedikit, saya bertanya pada orang macam mana desain itu boleh dapat duit. Jadi dia ajarlah saya jadi ejen kepada kedai-kedai printing dan sebagainya. Begitu. Jadi ilmu yang itu saya gunakan untuk jana pendapatan. Oke, seterusnya yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir lah bagi saya kongsi pada video ini. Yang kelima, ide yang orang muda boleh mulakan perniagaan yang tidak perlu pun keluar kos yang terlalu tinggi. Orang muda hari ini perlu ceburkan diri dalam bidang pertanian. Ramai kawan-kawan saya mula dalam bidang pertanian. Semenjak PKP ini ramai yang mula dalam pertanian. Dan pertanian ini dia adalah satu perniagaan yang sentiasa diperlukan. Sentiasa susah mau jatuh lah dia punya pasaran. Contoh kita tanam lada, kita tanam padi, kita tanam sayur-sayuran, dan produk-produk dari hasil pertanian itu sentiasa diperlukan. Jangan risau. Bagi saya modal yang paling tinggi untuk jadi seorang usahawan dalam bidang pertanian ini adalah minat dan kerajinan. Macam saya sendiri, saya minat ada tapi rajin itu belum ada lagi. Jadi bagi yang ada ibu bapa, ada keluarga, ada tanah yang besar di kampung, bolehlah coba bidang pertanian. Sebab bagi saya pertanian ini tidak perlu pun kos yang besar, kecuali kita mau guna teknologi moden. Tapi kita boleh mula dengan apa yang ada. Kita dapatkan benih yang murah, yang tanaman-tanaman yang dia punya benih mudah untuk didapati, seperti mana kita boleh tanam cili, kita boleh tanam sayur-sayur, kita boleh tanam ubi kayu dan macam-macam lagi. Dan produk pertanian ini memang senang untuk dijual. Jadi orang muda yang terutama yang tinggal di kampung bolehlah mula dalam bidang pertanian. Dan selain pertanian ini dia bukan saja kita bercocok tanam. Sektor-sektor lain dalam pertanian ini seperti kolam, kita minat dalam bidang peternakan ikan pun boleh.
tidak perlu ada kolam yang besar. Kita mulai dengan yang kecil-kecil dulu, yang mana kita mampu dulu. Jangan kita sempitkan kita punya pikiran ini perlu modal yang sangat besar baru boleh mulai berniaga. Kita mulai dulu, sebab bila kita sudah mula, kita akan rasa semangat itu datang untuk capai lebih yang besar, begitu. Oke, cukup 5 itu idea perniagaan yang saya boleh kongsikan. Dan yang ekstra, sebagai bila kita sudah mulakan perniagaan ini kan, antara satu yang saya ingin tekankan di sini adalah jika kita sudah ada modal sedikit ataupun kita ada modal lebih, buatlah lesen perniagaan. Buat lesen perniagaan dulu, sebab lesen ini sangat penting. Pertama untuk diri kita sendiri, untuk perniagaan kita, keselamatan perniagaan kita, dan yang kedua untuk kita mudah untuk mendapat mana-mana bantuan daripada agensi kerajaan yang berkaitan. Ramai yang tidak tahu, ramai yang anggap lesen ini buat apa juga, aku berniaga kecil-kecilan saja. Berniaga kecil-kecilan pun buat lesen, sebab dari kecil-kecilan lah kita boleh besarkannya. Jadi lesen perniagaan ini tidaklah mahal sangat. Kalau di daerah-daerah kecil kita hanya perlu keluar modal Rp25 ya. Mungkin di tempat-tempat lain ada yang lebih daripada itulah, tapi setahu saya dia Rp25 ya. Jadi laburkan Rp25 itu untuk kita dapatkan lesen perniagaan. Karena dengan lesen itu kita boleh pergi lebih jauh lagi. Oke, hanya itu daripada saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bolehlah like, share, dan kongsi. Dan sekiranya Anda ada pertanyaan tentang perniagaan, apa yang bagus, apa yang saya boleh buat, boleh komen di video ini ataupun boleh terus pergi Facebook saya, Muhammad Ardhani Zaini. Oke, sekian daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu atas kekurangan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.